وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 12. An-niyatu. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif an-niyatu. Bermula niat itu. Apa maksud niat? Niat ini pada dasarnya al-qasdu fil qalbi. Al-qasdu fil qalbi. Yaitu terdetik di dalam hati. Ataupun membenarkan di dalam hati. Itu maksud kata niat pada asalnya. Niat dalam sembahyang ni kata Imam Syafi'i, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'lihi. Maksudnya menghadirkan sesuatu di dalam hati serta memperbuat akan dia. Baik, habis. Itu maksud kata niat. Niat ini dia bukan perkataan. Dia bukan satu ayat. Dia bukan satu kalimah. Bukan satu susunan bahasa, bukan. Niat ini dia tidak ada suara. Dia tidak ada bunyi. Itu asal makna niat. Macam kita rasa mengantuk, ada suara.
Rasa bila mengantuk rasa nak tidur. Tak ada orang. Bila mengantuk dia main menguat. Lepas tu dia rasa nak tidur. Rasa tu kita niat tak? Rasa nak tidur tu, rasa nak tidur tu bukanlah satu susunan bahasa, satu perasaan nak lena. Macam kita lapar, tiba-tiba terasa lapar, rasa nak makan. Rasa nak makan tu bukannya ada satu susunan bahasa. Rasa nak makan tu bukan satu susunan kalam. Bukannya ada bahasa, tak ada bahasa. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Hindu, bukan bahasa Keling, bukan bahasa Arab, bukan bahasa orang putih, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa apa pun, tak ada bahasa. Dia tak ada bahasa, ya. Dia tiba-tiba terdetik dalam hati. Satu rasaan di dalam hati. Orang panggil suara hati. Dia bukannya ada suara apa. Ya. Macam suka. Kita suka. Suka ni, suka apa contohnya? Suka makan ayam. Kita suka makan ayam bukannya ada satu kalimah dalam hati. Dia mari kata suka. Ya. Jadi kita buat satu benda tu dengan perasaan suka, seronok, gembira, berkenan hati. Tak ada nak terak, tak ada malam-malam, tak ada apa. Itulah maksud niat. Ya, kita rasa, kemudian kita buat. Tidak ada rasa keterpaksaan. Kalau rasa keterpaksaan, itu bukan niat lagi. Itu dia buat pasal apa? Pasal majburun. Keterpaksaan. Pasal keterpaksaan, bukan atas dasar qasdu, bukan atas dasar perasaan dalam hati. Begitulah kita niat dalam solat. Niat dalam solat ni ialah menghadirkan. Asal ni ialah menghadirkan. Sebenarnya dia bukan menghadirkan, dia memang ada dalam hati. Tapi ta'arif dia menghadirkan. Istihdar fil qalbi. Itu maksud kata niat. Istihdar fil qalbi. Istihdar fi qalbi. Menghadirkan di dalam hati. Itu bagi orang awam. Bagi orang awam, dia menghadirkan ke dalam hati apa dia? Satu rasaan ingin membuat sesuatu. Nak puasa ke, nak sembahyang ke, nak buat haji ke, sedekah ke, zakat ke. Maka itu namanya istihdar fi qalbi, menghadirkan ke dalam hati. Itu maksud kata niat. Menghadirkan apa? Menghadirkan satu rasaan ingin berbuat sesuatu amal, satu pekerjaan. Menghadirkan ke dalam hati itu. Tapi bagi orang yang yang takwa Allah, yang bertakwa kepada Allah, mereka tak payah menghadirkan dah. Sebab perasaan, keinginan beribadah tu sentiasa bertapak dalam hati, sentiasa duduk dalam hati, tak hilang-hilang. Itu yang ada niat yang ada 3 jenis tu, kan? Apa dia tinggal 3 jenis? Kamaliyah, Urufiyah, Tauzi'iyah. Orang Kamaliyah tak sama lah macam kita Urufiyah ni. Orang Kamaliyah ni dia sentiasa
hati dia tu terasa nak ibadat, tak hilang-hilang dalam hati. Kita ni orang yang sentiasa malas beribadat. Kena istihdar, kena menghadirkan rasa tu, barulah dia rasa nak. Itulah beza kita dengan orang-orang taqwa Allah. Kalau kena paksa hadir, barulah dia rasa nak, itu belum muttaqin, belum bertakwa. Jadi kita ni takwa ke tak? Beratlah kita ni. Kita ni mudah-mudahan dengan rahmat Allah lah, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Pasal kita ni kena paksa menghadirkan, barulah rasa nak. Tak seperti orang yang kamaliyah tadi, sentiasa perasaan tu nak beribadah pada Allah. Maka jadilah tak kala mereka solat itu, belum solat lagi mereka dah solat, iaitu solatud daim, solat yang sentiasa. Bila mereka solat waktu pula, solatul waqti, itu hanyalah gerakan-gerakan badan seperti takbir, bacaan, rokok, i'tidal dan sebagainya. Dia sebenarnya solat tu ialah solatud daim, solat sentiasa ingat Allah. Ingat Allah ni orang kan tak, ingat Allah ni orang tak tahu. Sebab tu kita tak boleh tuduh orang wali macam kita tak tahu. Yang kenal wali ni, wali lah juga. Kalau orang tu mengaku dia wali, barangkali dia wali nikah. Betul dia tu. Tak mengaku wali nikah, nak kahwin guna nak. Nah. Baik, boleh tak seorang wali Allah mengaku dirinya wali? Boleh saja. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengaku dia wali. Mengaku dia wali oleh seorang wali itu harus, bukanlah mustahil, dan bukanlah pula tidak harus. Ada pula yang tidak mengaku dirinya wali pun harus itu. Jadi mengaku atau tak mengaku ni harus saja bagi mereka. Harus saja. Mengaku atau tak mengaku ke, mereka tetap tawaduk dengan Allah. Kerana apa? Bahasa yang mereka keluarkan dari mulut itu bukan bahasa dari nafsu mereka, tapi bahasa yang diredai oleh Allah. Macam Nabi kata, ana sayyidul mu'minin, aku ni penghulu sekalian orang beriman, bukan dengan riak, takabur, ujub, sum'ah. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata, sekalian para wali itu di bawah tapak kaki aku, bukan dengan makna dia riak, takabur, ujub, sum'ah. Dia tak ada semua tu. Maka bahasa-bahasa itu ialah kalam yang ibaratnya kita kata dia membaca perkataan-perkataan yang telah diaturkan oleh Allah kepada lidahnya untuk ia bertutur. Macam kita baca Quran lah, sampai satu ayat, anallahu la ilaha illa ana, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Bukan kita mengaku kita Tuhan, tapi kita membacakan firman-firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Begitu. Jadi niat tadi ni iaitu menghadirkan ke dalam hati. Dia bukan satu bahasa, bukan satu susunan kalam. Cuma ni oleh kerana kita ni orang awam, orang yang lalai, maka wajiblah niat itu dibuat susunan kalam. Sebab nak jadi bertepatan dengan apa yang kita nak buat. Maka terjadilah susunan kalam itu 3 kalau solat fardu. Apa dia? Qasad, ta'arrudun wa ta'ayyinun. Qasdun,
ta'arudun wa ta'ayyunun. Qasad, ta'arad, ta'yin. Baik. Maka qasad aku sembahyang, ta'arudun fardu, ta'ayyunun subuh. Aku solat fardu subuh. Maka dijadikan satu susunan kalam itu untuk menolong hati yang lalai tadi. Ya, bagi menolong hati yang lalai. Sebab orang awam dia lalai. Kebanyakan orang tu dah lalai. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu lupa kepada Tuhan. Maka disusunkanlah kalam tu agar kita jadi ingat pada Allah. Macam kita sebut ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cakap boleh. Tak ada dalam hati selain Allah. Padahal dalam hati tu macam-macam ada. Riak, takabur, wujud, sum'ah, hubud dunia, dendam, sumat. Apa lagi ya? Hasad, dengki. Lagi apa? Tamak, haluba. Malah, semua yang ada. Berdendam sana. Oh nak itu, nak ini, hubur dunia, macam-macam ada. Hubur jauh, hubur riasa, macam-macam ada dalam hati itu. Tapi di mulut kata apa? Ma fi qalbi ghairullah. Bohong. Kita ada bohong. Boleh kan bohong? Jangan niat nak bohong, niat nak tolong hati biar ingat Allah. Jadi jadilah satu susunan kalimah itu ialah satu kalimah yang diucap untuk menolong hati yang lalai bagi ingat kepada Allah. Namun bagi orang yang dah ingat Allah, kalam itu tidak lagi perlu di lidahnya. Sebab hatinya sudah bertapak ingat kepada Allah. Asal lidah menyebut untuk menolong hati, jadi ingat Allah. Bila ingat Allah tu sudah ada dalam hati, lidah tu kalau dia bercakap sementelah sahaja, dia tak cakap pun tak apa dah. Hakikat ibadah itu ialah ingat Allah. Hakikat ibadah itu ialah zikrullah fi qalbi war ruh. Ingat Allah dalam hati dan ruh. Itu hakikat ibadah. Jadi begitulah bila orang yang sampai kepada hadrat ilahi, tak kala dia takbir, dia syuhurul kathrah fil wahdah. Bila dia bagi salam, dia syuhudul wahdah fil kasrah. Dulu kita dah cerita dah syuhudul kasrah fil wahdah ni. Baik, habis. Maka dia kata an-niyatu thalathu darajatin. Niat itu ada 3 darajat. Tiga darjat makna 3 bahagian. Buku tulis salah. Buku tulis ada atas meja semalam, saya terlupa nak suruh ambil. Meja kat luar sekali lepas kuliah pergi rumah saya kat beranda tu. Ada buku untuk bungkus. Ambil buat masuk sini. Siapa tak ada ambil. In kanatis salah in kanatis salatu tu jangan baca salawat tu. Waw tu waw tak bunyi. Waw tu namanya waw mazidatul harf. Waw huruf tambahan. In kanatis salatu fardhan wajaba qasdul fa'li wa ta'yinu
wal fardiyatu. Dia kata jika sembahyang in kanatis salatu, jika adalah sembahyang itu adalah fardu, maka wajib oleh menyahaja berbuat sembahyang dan wajib menyatakan subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Dan wajib menyebut fardunya. Baik, dia tulis itu qasad, ta'yin dan fardiyah. Fardiyah tu mana dia, apa dia? Ya, ta'arrudun. Qasad, ta'yin, ta'rud. Qasad, ta'rud dan ta'yin. Dia kalau kita tengok di situ macam terbalik lah. Dia qasad dulu, lepas tu ta'yin, lepas tu baru wal fardiyatu. Mereka kata ta'arrud. Kalau ikut susunan dia, qasad, ta'arrud dan ta'ayyun, atau qasdun ataupun ta'yin, ta'arud, ta'arrudun ta'arrudun dan ta'ayyinun. Jadi rukun niat bagi sembahyang yang wajib ni 3. Dia kata niat tu ada 3 darjat. Yang pertama bagi sembahyang yang wajib, iaitu sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam yang wajib, tak termasuk Jumaat. Ada 3, iaitu qasad, ta'arrud dan ta'ayyub. Qasad aku solat, ta'arrud fardu, ta'ayyud subuh. Qasad aku sembahyang ataupun aku solat, ta'arrud fardu, ta'ayyud maghrib. Begitulah seterusnya. Itulah rukun niat bagi sembahyang fardu. Ada 3 rukunnya: qasad, ta'arrud, ta'yin. Baik, dah cerita dah dulu ni. Ada berapa semua? Dia kata 3 di sini. Kita tulis dulu berapa? 8. Ada 8 darjat niat. Betul? Betul 8? Saya rasa 9. Tu dia. Dia tulis 8 ke 9? Siapa tulis 8 dekat tengah? Siapa tulis 9? Ada orang tulis 9? Duduk negeri 9, kena tulis 9. Tidak, tak cukup. Apa kena pergi negeri 8? Betul tak? Ada tulis ke semua? Cuba tulis kat buku, besok saya nak tengok. 8 tu. Apa kata ada 8? 8 darajat niat solat. Apa dia? Nak tengok. Saya rasa 9. Baik, habis. Jadi tak mau cerita dah yang ni. Pasal dah cerita dah dulu. Banyak kali dah cerita ni. Kita terus sambung. Jadi niat tadi ni ada yang qasad, ta'arud, ta'yin, ada yang qasad,
dan ta'yin saja. Ada qasad dan ta'yin dan qabliyah atau ba'diyah. Ada yang qasad saja. Ada yang qasad, ta'arud, ta'yin, kemudian makmum ataupun imam. Bukan? Berapa semua ada? 8. Satu lagi 9 mana? Duduk kat negeri 9. Habis. Apa maksud kita kata sahaja? Sahaja aku solat. Jadi sahaja ni ialah dulu kita terangkan maksud kata sahaja itu ialah keinginan hati tanpa majbur, keinginan hati tanpa keterpaksaan, keinginan hati dengan suka dan gemar, taraghuban, keinginan hati dengan seronok, suka dan gembira. Itu maksud kata sahaja tu. Tak ada pun dalam usalli tu maksud sahaja. Usalli tu aku solat, mana ada sahaja. Tapi kenapa ulama Melayu dia tambah sahaja? Usalli fardu subhi, aku solat fardu subuh, mana ada sahaja. Tak ada kan? Jadi sahaja ditambah sebelum aku solat itu, sahaja aku solat, sahaja itu dengan makna keinginan hati yang suka dan gemar, bukan dengan keterpaksaan dan bukan dengan malas-malas. Itulah maksud sahaja. Jadi sahaja itu tak ada pun tak apa, sebab sahaja itu ialah perasaan hati, bukan lafaz. Macam kita kata, ambillah ni saya ikhlas bagi, tak sebut pun tak payah ikhlas dah, bagi-bagilah kan. Tak sebut apa bagi ikhlas, tak payah sebut ikhlas lah, bagilah. Begitu. Wa in kana nafilatan muwaqqatatan aw dhata sababin wajaba qasdu. Dia kata, dan darjat yang kedua jika sembahyang itu sunat yang ada waktunya atau yang ada mempunyai sebab, maka wajib al-qasdu, maka wajib qasad oleh menyahaja. Al-fi'li, qasdul fi'li, oleh qasad menyahaja akan berbuat sembahyang tersebut. Wa ta'yinu, dan menyatakan, habis. Baik, yang kedua ni menyatakan, ta'yin maknanya menentukan, menyatakan itu menentukan. Itu kata menyatakan, maksud menentukan. Ta'yin ni maknanya menentukan. Ini bagi sembahyang sunat, sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat yang berwaktu ni ada 3 darjat dia. Apa dia? Yang pertamanya qasad, yang keduanya ta'yin. Aku solat tahajud, umpamanya. Aku solat duha, umpamanya. Baik, habis. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li. Wajaba qasdul fi'li faqat. Baik, titik dekat tu. Kita ni tak ada titik, ambil titik sendiri. Wa in kana nafilatan, dan sekiranya adalah solat itu solat yang sunat,
mutlaqatan, iaitu sunat yang bukan berwaktu, yang semata-mata sunat, sunat semata-mata sunat. Orang kata sembahyang sunat mutlak, wajibah, maka wajib qasdul fi'li, oleh menyahaja berbuat sembahyang, faqat, semata-mata ataupun sahaja. Jadi kalau sembahyang sunat, kita dah tak tahu nak sembahyang sunat apa, ya, tak tahu nak sembahyang sunat apa, nak sembahyang sunat je. Maka cukuplah dengan qasdu, ya, niat aku solat, dah cukup. Tu kata sembahyang sunat mutlak. Jadi ada sembahyang yang niatnya aku solat fardu sekian-sekian. Ada yang aku solat sunat, aku solat tahajud, fardu tak ada. Ada sembahyang aku sembahyang saja. Maka tu dah dia cerita kat sini ada 3 darjat. Kalau dipecahkan secara terperincinya ada 8. Ya, ada 8 semuanya. Baik. Al-fi'lu, bermula makna fi'il itu usalli, usalli, wa ta'yinu, maksudnya aku sembahyang. Bermula makna fi'il itu, iaitu qasad tu. Bermula makna fi'il itu usalli, dia tulis itu. Al-fi'lu usalli, maknanya bermula makna qasad itu ialah menghadirkan ke dalam hati akan aku sembahyang, aku solat. Wa ta'yinu, dan bermula makna ta'yin itu, yakni bermula makna menyatakan itu, zuhran, iaitu seperti kita kata solat zuhur, aku solat zuhur, au asran, ataupun asar. Wal fardiyatu, dan bermula makna fardiyah itu, yakni ta'arruf itu, fardon, iaitu menyatakan fardunya. Maka jadilah qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Qasad aku sembahyang, aku solat. Ta'arrud fardu, ta'ayyun subuh. Itulah rukun niat. Aku solat fardu subuh. Itu saja yang wajibnya. Aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tu tak termasuk dalam rukun, itu sunat. Yang rukunnya aku solat fardu zuhur, aku solat fardu asar, aku solat fardu maghrib. Kerana Allah Ta'ala itu sunat. Kata sebut tak apa? Tak apa. Kata hadirkan tak apa? Tak apa. Aku solat fardu isyak, boleh. Jangan aku solat isyak tak ada fardu, tak sah. Pasal apa? Tak ada ta'arrud. Tak menyatakan fardunya, jadi sembahyang sunat, tak jadi sembahyang fardu. Baik, habis. Ini dia kita teranglah dulu ni, tak mau cerita lah. Kemudian kata dia lagi, syurutu takbiratul ihram sittata asyara. Bermula syarat takbiratul ihram itu 16. Banyak. Syarat takbiratul ihram saja ada 16. Sittata asyara. Ini tok saya buat teka-teki. Kalau satu Arab panggil ahad. Kalau 2 isnani. Kalau 3
salasa. Kalau apa? Rabi', Rabu. Ataupun apa? Al-Arbi'a, empat, Rabu. Khamis, Al-Khabisu. Kalau enam, Al-Jum'atu. Sudah. Duduk kira hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Khamis, Jumaat. Enam, mestilah Jumaat. Pasal apa ya? Hari Jumaat dia tak kata as-sittatu. Ataupun hari situn. Hari Khamis dia baca al-khamisu, macam sama al-khamisu. Hari Jumaat dia tak kata as-sittatu, dia tak baca situn, dia baca al-jum'atu. Pasal apa? Kan orang pun kata hari yang ke-6 Jumaat. 1 Ahad, 2 Isnin, 3 Selasa, 4 Rabu. Rabu tak apa lagi, al-Arbi'ah. Ada lagi bunyi lagi. Khamis, al-Khamisu. Jumaat lari jauh, Jumaat. Cerita tu Jumaat. Baik. Jadi ada 16 dia kata. Sittata asyara. 16. Banyak 16 Kita berhenti dulu. Sambung minggu depan. Kemudian kata syurutu takbiratul ihram sittata asyara. Hafal? Dah hafal ke belum? Seminggu sekali ngaji sikit-sikit lah, tak boleh apa. Seminggu 4 baris tak boleh apa. Siapa dah apa? Ada apa? Siapa dah apa? Angkat tangan. Siapa ada apa? Angkat kaki. Seorang pun tak apa. Main ni banyak. Ngapai tak? Bila nak boleh. Jurumiyah siapa? Siapa dah habis jurumiyah? Seorang ya. Orang dah habis jurumiyah. Orang dah habis jurumiyah. Angkat tangan. Seorang kan? Alai tidur. Ya Allah. Siapa habis tasrif kita hijau? Lagi? Ikram habis? Lagi? Siapa lagi? Saya nak kabur. Duduk pondok tak ngapai nahu, tak ngapai sorok. Susah nak dapat ilmu. Duduk pondok kena hafal tu nahwu surah. Tu paling penting. Kalau tak nak hafal jurumiyah pun hafal lah formula nahwu tu. Tapi surah tak dapat tidak. Kena hafal. Dulu adalah orang kata, orang buat iklan dalam radio. Radio apa, TV, radio apa tak, radio Ikim ke apa. Dia kata belajar bahasa Arab tanpa menghafal. Mana boleh tak menghafal? Kau belajar bahasa apa pun kena menghafal. Ada mengaji tak menghafal. Bahasa apa pun belajar kena menghafal. Lalu rah dia. Lalu ni senyap. Tak ada dah iklan tu. Tak ada dah orang muda nak belajar. Tak jadi. Tak jadi. Tak menghafal lagu. Mana kita nak tahu bahasa orang kena menghafal. Nak tahu bahasa Siam kena menghafal bahasa Siam. Ni Samsung Siha Hok Cek Pek Kausik. Kan? Si Cilero telu pepat. Buka pintu nampak rapat. Kenalah apa? Bukan? Jadi kena menghafal lah. Dulu saya saja tu menghafal lah. Jangan duduk ngobrol-ngobrol lah.
Sebab tu dia orang dulu-dulu dia mengaji duduk pondok. Duduk pondok sebiji je. Dia tak duduk asrama. Pasal apa? Orang tak kacau dah. Balik-balik asrama tutup pintu, gedegang tutup kunci tu. Nah, buka kitab hafal. Ini duduk asrama. Elok pegang kitab. Katalah masa baju aku. Ada cerita hantu semalam aku mimpi. Habis tutup buku. Ya. Duduk gebang. Tu saya tak pergi makan kat asrama tu. Hampa pergi gebang. Tu saya tak pergi kat surau. Pergi makan kat asrama gebang. Makan kat sana. Malam kemah tu dah samak lah. Siap lah. Dah samak ke belum? Tu kemah tu dah samak ke belum malam? Dah siap. Boleh makan kat situ lah. Dia jaga elok pintu tu, tutup. Dengan berjanji masuk. So dia masuk pula. Samak lagi. Berarti dah samak. Betul tak samak malam? Betul? Berarti dah. Baik. Jadi jaga molek. Kita duduk pondok. Balik-balik esok kan. Kuan-kuannya tahulah sikit al-kalamu wala betul murakkabu, tak tu banyak pun. Bukan masalah orang tanya, masalah takut orang tipu kita. Orang tanya ke sapi ke dia. Ada seorang tok guru saya tu. Dia mengaji pondok 15 tahun. Dia mengajar bahasa Arab kat pondok kan, kat pondok baca kitab, macam kitab Arab belaka dia. Tak Jawi ni tak apa ya. Dia tu Sobian tak Jawi. Ada semua kitab Arab. Kadang-kadang cakap Arab nak murid dia. Orang luar mari cakap Arab tu, dia kata dia tak kerti. Dia duduk kat Pahang tu. Dia tak kerti cakap Arab dia. Tapi dengan anak murid dia baca kitab Arab. Kadang-kadang dia bercakap Arab. Dengan orang dia tak kerti. Tawaduk sungguh tak tu. Dia tak mau tunjuk dia pandai. Saya tak pandai cakap Arab, dia minta maaf. Dia buat buku bahasa Arab. Buku apa? Buku berbuat dalam bahasa Arab. Suruh budak dia hafal. Rumah pakai apa? Ada 1 bulan, seminggu, minggu Arab. Apa cakap Arab, cakap Melayu, ya. Masuk dalam surau, zikir 10,000. Orang mari yang pelik tu, orang mari cakap Arab tak mau dia. Orang tu dia boleh Arab. Bukan dia faham. Di Kedah, tak maaf. Ustaz Halim Kadir. Tuan Guru Haji Abdul Halim Kadir. Dulu kat Lanai orang panggil dia si bawah. Orang cakap Arab, dia tak mau cakap Arab. Cakap Melayu dah. Dia tak pandai dia. Masya-Allah. Masa dia mengaji dulu, duduk kelas 2 orang duk panggil Tok Guru dah. Dulu dia duduk dalam kelas. Periksa. Kalau ada 10 soalan, dia jawab 6. Bagi cukup-cukup makan untuk boleh naik kelas. Dia tak jawab lagi 4 tu. Bukan dia tak tahu. Allah. Boleh lagi 10 soalan pun dia jawab. Dia jawab ngangam bagi boleh naik kelas. Jadi periksa tak dapat masa tu. Itu satu orang yang saya tak pernah saya jumpa. Untuk guru saya, dia pernah mari sini dulu. Bila dia mari dengan anak dia, dengan rumah dia. Tuan Guru Haji Abdul Halim bin Abdul Qadir. Dia ada pondok di Perak Panjang, Madrasah Al-Munawwarah pergi. Warak satu. Warak semua dia. Dia tak mau tunjuk. Tak mau bagi orang tu, kata dia tahu. Kalau lagu tu orang tahu kan. Buat bodoh dia tahu. Apa dia cakap lupa. Tak tahu lah.
Dia boleh berlakon, ya Allah. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا